Semua nampak bekerja lah, nampak sibuk berkulit-kulit kat NUS. Saya tanya student saya tu, sampai bila dia orang duduk berdiri macam ni? Sampai pukul 6 kan? Ya, sampai pukul 6. Siapa yang nampak berdiri rasa segan lah, semua orang sibuk kerja. Bilik semua terbuka sebab nak nampak ada tak orang yang tak bekerja. Ada tak orang tengok chit-chat, tengok main Facebook, tanya kawan apa khabar. Ya. So we must be like that. Saya bukan cerita technician saja, semua pensyarah universiti. The consequences of not doing work, apabila kita tak buat kerja, apa kerja kita? Tengok orang buat kerja. Oh, ini tak betul. Orang sana tak betul. NC ni apalah, tak ada kerja ke? Tak tahu ke menjadi? Sebab dia tak ada kerja. Orang yang paling senang sekali tuan-tuan ialah penonton. Spectators, bystanders. These are the easiest work in the world. Kalau tuan-tuan dengar komplain orang kepada Messi ketika dia main tu, seolah-olah orang yang komplain tu lebih pandai main pada Messi. Ya. Hebat, dia kata dia patut shoot daripada kiri, daripada kanan. Ya. Kita tengok spectator apa ni, yang commentators cerita. Bagi dia bola sepak, tengok masuk tak masuk. Ya. Yang susah ialah orang yang main. Dan yang dapat reward ialah orang yang main, tuan-tuan. If you are just spectators, apatah lagi bukan commentators yang dibayar, you get nothing. Dan silat-silat dapat dosa. Ya, silat-silat dapat dosa sebab menceritakan keburukan orang lain. Jaga tepikai orang lain. Ini semua tak dibenarkan dalam Islam. Ya, dalam agama kita. Sebab itulah tuan-tuan kena bekerja. Bila tuan-tuan bekerja, baru kita tahu susah bekerja tu. Orang boleh komplain macam-macam kepada dekan, kepada TNC, kepada pengarah, kepada ini. Cuba bagi duduk situ tengok. Duduk 2 hari. Ya, Profesor Azra'i dulu dia selalu cerita kat saya. Dia ceritakan kenapa rambut dia putih. Masa tu dia dah jadi TNC, saya dah jadi dekan masa tu. Dia kata nanti, sebab dia cakap dengan saya 2 kali, sebab tu saya ingat ni, minta maaf lah Prof. Azra'i, ini joke aja. Dia kata bila jadi dekan ni banyak masalah, rambut cepat putih. Masa tu saya punya mindset, saya kata insya-Allah saya tak putih rambut. Insya-Allah tak putih. Kemudian saya habis jadi dekan. Tapi alhamdulillah, jadi dekan tak lama, jadi tak sempat putih rambut lah. Saya jadi dekan 8 bulan ya. Lepas tu jadi TNC. He said the same thing to me. Dia kata bila TNC ni lebih banyak masalah, dia kata lebih cepat. Tapi mindset saya tuan-tuan ialah apa orang cerita, saya akan resist. Tak, no. Rambut please make it hitam. Hitam is good. I'll be happy. Alhamdulillah jadi TNC tak hitam. Tapi bila saya di TNC, dia tak sebutlah rambut dia hitam. Ya. So what I'm saying, kita kena buat, implement. We must be the doer. Kita kena jadi orang yang laksana. Orang laksana tu yang dapat banyak pahala. Orang yang laksana tu yang banyak keuntungan dunia dan akhirat insya-Allah. So, okay, begitu juga yang lain-lain saya tak nak cerita banyak ni sebab this is what we must implement now. Itu yang saya nak sebutkan. New Academia kita dah sebutkan apa benda yang kita nak implement. Adjunct staff, saya dah minta dekan-dekan untuk dapatkan adjunct staff. Saya dah jumpa ramai dekan. 10% daripada delivery in our courses must be done by adjunct staff. Adjunct staff ni orang yang dalam industri, tak perlu ada PhD, tak perlu ada masters pun. Kalau dia engineer, mereka itu adalah chartered engineer ataupun professional engineer. Kalau mereka architects, mereka adalah professional architects. Yeah? So we want them to be part of our class, members to teach our class. Banyak yang lain, jadi sekarang ni kena cari 10% of the delivery must be done by these people. Jadi that is our planning. Sekarang ni dah buat, tak buat. Semester pertama mungkin tak sempat sebab kita dah rancang daripada awal. Semester kedua nanti. Jadi ketua-ketua jabatan, dekan-dekan, pastikan adjunct staff akan mengajar 10%. Dan kita akan bayar mereka ni banyak. Ya, saya dah sebutkan rate yang kita bayar kepada mereka ni. Sebab tidak, dia tak datang ke universiti. Okey? Begitu juga dengan perkara ni, saya dah sebut, adakah key amal indicators ni kita laksanakan dalam konteks UTM. Hari ni cuma cerita pasal ni je tuan-tuan, saya refresh balik your mind. Dan jangan lupa benda ni. Buku tu bukan baca sekali untuk menduduki temu duga mana-mana. Ya? Sebab ramai yang baca buku tu untuk menghadiri temu duga. Baca buku tu untuk laksanakan. Ya, kalau kita buat key performance indicators and tangible ni, kita akan jadi world class university. Kalau kita akan buat yang bawah-bawah ni, teamwork, ukhuwah, knowledge culture, integrity ni, Profesor Wan Makno ni
profesor yang terkenal di Malaysia yang develop the concept dan the understanding, the terminology of budaya ilmu ni sekarang ni staff kita. Apakah kita dah gunakan kepakaran beliau dalam melaksanakan, sekurang-kurangnya memahamkan kita kepada budaya ilmu ni. Semua tim yang develop knowledge culture ni sekarang adalah staff UTM. Ya. Mereka telah berpindah daripada universiti lain, berkumpul kat UTM sebab nak tolong kita develop knowledge culture. So they are here. Persoalannya, adakah tuan-tuan dah pernah baca benda tu? Ya, pernah dengar benda tu? Pernah laksanakan benda tu? So this is what we have made. From my perspective, apa yang saya boleh buat dan kawan-kawan di peringkat pengurusan boleh buat, we can create the facilities, the avenues, the framework. But again, yang melaksanakan tu ialah tuan-tuan. Saya nak cerita pada tuan-tuan satu kisah lah. Last weekend, my wife went for a conference on anti-aging and healthy living. Ya, dekat Kuala Lumpur dia pergi. To her surprise, 80% daripada doktor yang hadir itu adalah doktor yang tak sihat. Dia cerita pasal anti-living, anti-aging, healthy living dan sebagainya. Bila duduk kat situ makan sama-sama, mereka ni seolah-olah tak ada pantang langsung. Dia ajar orang, jangan makan benda tu, makan ini sikit, makan ini jangan lebih apa semua. Bila duduk makan, my wife kata, ni betul ke dia dengan grup ni? Why? Because they take anti-aging and healthy living as a business. Ya, bukan untuk dilaksanakan. Ini untuk orang lain. Siapa nak sehat, nak selamat, nak panjang umur, nak cantik, nak comel, nak bergaya, datang jumpa saya. Ya, bayar. 10,000, 15,000, 30,000 seorang, ikut package lah. Bukan untuk dilaksana pada kehidupan dia. Sebab itulah mungkin ada 20% tu, yes, they are practicing. But 80% are not practicing. Ya, duduk, saya tak boleh, saya kena kencing manis, saya kena darah tinggi, saya kena kolesterol tinggi. Mereka sendiri yang cerita. Dan kita tak nak benda tu berlaku. Kita sebut tentang budaya ilmu, kita tak committed dengan ilmu. Kita ni university professor, universiti pensyarah, university community, kita mesti committed kepada ilmu. Orang tengok staff UTM saja, orang nampak this is the community of intellectual. Ya, orang yang hebat dari segi intellectual. Kita tak nak orang associate kita dengan budaya sombong, dengan budaya yang tak baik, budaya yang gossiping. Ya, kalau kita ada pandangan, kita beri pandangan secara terbuka. Jangan gunakan surat layang. Surat layang ini adalah gosip, adalah fitnah. Betul, salah. Betul tak? Betul pun salah sebab kita menceritakan keburukan orang. Salah lagi salah, 2 kali salah. Ya. Kalau salah maklumat tu 2 kali salah. Satu salah, yang kedua cerita pasal keburukan orang. Jadi kita tak nak budaya ini berlaku dalam universiti kita. Biarlah perkara itu berlaku melalui asas tempat lain tapi not in our culture. We have to do that. You disagree with everyone dengan dekan, dengan saya dan seumpamanya, make it open. Jumpa saya, jumpa dekan, bincang perkara ni dan seumpamanya. We are very open. Ya. Sama ada kita nak buat tindakan secara terbuka ataupun tidak, itu soalan maslahah, persoalan strategi, macam mana kita nak buat. Ya? Dan yang penting ialah kita perlu ada culture itu di UTM. Dan inilah insya-Allah yang akan mewujudkan barakah, sinergi, happiness, dan insya-Allah kita akan semua ke jannah, insya-Allah. Ya, kita nak itu perkara ni. Yang kita nak di UTM ni. Kita bukan nak kerja kat UTM ni dapat pangkat. Apa guna pangkat yang paling hebat, tuan-tuan, tapi akhirnya kita dijanjikan neraka. Tuan-tuan nak? Ya? Kita tak nak, kita nak supaya kita kerja di UTM ni sebagai bekalan kita untuk insya-Allah kita sama-sama berada di jannah. So this is what we are trying to do. The question is, kita implement tak? Ya? Kita buat tak benda tu? Jangan cakap aja. Jangan dengar saja. Tapi kita buat tak? Ya, dan this is important. Perkara yang saya sebutkan ni, saya selalu tekankan benda ni, bukan maknanya ini saja penting, tapi ini juga sangat-sangat penting. Ya, teamwork. Sebagai contohnya, ada ramai di antara tuan-tuan datang jumpa saya. Dia kata, saya tak boleh bekerja dengan orang tu. Ya, sebab apa? Sebab masa dulu, ceritalah masa dulu. Bila 30 tahun dulu, ketika kami sama-sama menjadi pensyarah, dia potong queue saya pergi keluar negeri. Dia jumpa dekan, dekan benarkan dia keluar negeri. 30 tahun dulu, tuan-tuan. Ya. Kan kita diminta untuk sebelum tidur maafkan orang. Ya. Kenapa kita di situ kita tak maafkan? Bila tulis kad raya, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Kepada semua orang dia tulis. Tapi tak maaf. Yang itu tak maaf. Yang ini tak maaf. Orang tu tak maaf.
So kita tak implement. Ya, sebab itulah saya tak tulis kad raya saya tak tulis maaf zahir dan batin. Sebab saya takut. Sebab takut benda tu jadi satu connotation yang tak makna apa-apa. Orang baca tak ada apa-apa. Saya tulis kalau saya ada kesalahan, maafkan saya. Dan dosa tuan-tuan insya-Allah saya maafkan. Saya tulis lain sikit. Ya, jangan samakan kita kreatif. Ya. Kalau tuan-tuan tulis selamat hari raya, maaf zahir batin, orang tak baca pun, tak tengok pun. Sebab benda tu konvensional. Kita kena luar daripada konvensional, barulah orang baca. Kenapa dia tulis macam ni, tak sama dengan orang lain? Sebab dia ada makna yang lain. Ya? Jadi tuan-tuan buat macam tu. Sebab itulah tuan-tuan, sekarang ni kita akan buat monitoring assessment. Ini tahap kedua. Sekejap je, satu slide saja ni. Monitoring assessment. Kita akan buat quarterly basis, every 3 months. Jadi tuan-tuan diminta untuk buat perkara ni. Ya, dan sekarang ni dekan pengarah semua kumpul data berkaitan dengan kita punya balance scorecard untuk dapatkan untuk the first 3 months, bulan 1 sampai bulan Januari. Dan on individual basis, bukannya di peringkat fakulti, setiap orang kena buat benda tu. Dan ini akan memudahkan kita untuk tahu PTJ sekarang ni, selepas ni kita UMG, University Management Group, kita akan bincang tentang macam mana kita dapatkan data ni. Sebab kalau kita nak tunggu akhir tahun, banyak perkara berlaku. Macam-macam orang kata sibuk lah dan seumpamanya. Akhirnya, ada di antara kita yang tak hantar ELPPT sebab kononnya terlampau sibuk. Ataupun terlampau banyak sangat maklumat yang nak di-upload pada hari yang sama. The whole university community sebab tarikh tutupnya 24 hari bulan, katalah 24 hari bulan April. 23 hari bulan tu jam komputer universiti. Sebab semua orang nak upload hari tu. Jadi sekarang ni kita akan buat continuous assessment. Dia dapat maklumat, masuk. Dapat maklumat, masuk. Dapat satu paper, masuk. Bukannya dah tunggu hujung tahun. Dan sekurang-kurangnya bila kita buat macam ni, every 3 months, benda tu dah upload. Jadi tak adalah hujung tahun, bottleneck. Kita ada masalah tuan-tuan, kita telah book tarikh Pro-Chancellor untuk hari quality kita. Ya, untuk citra karisma kita. Soalnya, ada tuan-tuan yang masih belum dinilai. By right, tuan-tuan yang tak dinilai itu tak naik gaji tahun ni. Ya, kalau kita nak ikut betul-betul lah peraturan kerajaan, tetapi disebabkan kita selalu melanggar perintah kan kerja biasa, melanggar perintah Tuhan pun kita langgar, ini pula perintah manusia. Jadi kita bagi juga lah tuan-tuan gaji. Kalau saya ikut betul-betul arahan tu tuan-tuan, ramai tuan-tuan tak naik gaji ni. Ya, ramai tak naik gaji. Awal tahun lepas, gaji sama dengan tahun 2010. Sebab apa? LPPT masih belum siap lagi. Tetapi disebabkan kita ni jadi amalan melanggar perintah, jadi kita langgarlah perintah tu nak naikkan gaji tuan-tuan. Walaupun belum dinilai. Ya. Dan kita akan announcekan perhimpunan bulan Jun nanti. InsyaAllah semua dekan-dekan, saya agak ramai yang happy lah gitu. Yang tak happy pula. Ya. Yang ketiga saya nak sebutkan ialah really think big. Think really big. Jangan fikir kecil. Ada di antara tuan-tuan datang email kat saya, Datuk dia kata, saya minta maaf lah Datuk, sebab saya tak boleh lah buat macam Datuk nak sebut ni. Saya baca buku Datuk ni, kata takut saya baca. Ya, boleh ke buat? Bila tengok, dulu masa kebetulan Profesor Azra'i ke yang handle masa tu, kita pergi GOP masa tu, kita minta 5,000 orang student, 3,000 student the first year. Kita tak dapat 3,000, kita dapat lebih kurang 1,300 Dr. Ismail? The first year kita dapat apa? 1,300, 1,500 macam tu. GOP. 2009. Huh? 1,100.